warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamlim bi khair. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العلي العظيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan air hujan daripada langit, lalu dihasilkannya dengan itu buah-buahan untuk menjadi rezeki bagi kamu. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mengadakan kapal berguna untuk kepentingan kamu, supaya kapal itu berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan dia mengadakan sungai-sungai untuk kepentingan kamu, dan yang mengadakan matahari dan bulan untuk kepentingan kamu. Keduanya beredar menurut jalannya. Dan dia yang mengadakan malam dan siang untuk kepentingan kamu, dan diberikannya kepada kamu sebahagian daripada apa yang kamu minta. Dan sekiranya kamu menghitung segala kurniaan Allah Ta'ala itu, nescaya kamu tidak akan boleh menaksirkannya. Surah Ibrahim ayat 32 hingga ayat 34. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat menyambung sesi perbahasan kitab Al-Iman wal Hayat, Iman dan Kehidupan, yang dikarang oleh Al-Fadhil Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah ta'ala. Moga-moga perbincangan yang kita laksanakan ini mendapat sedikit sebanyak buah hasil rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Pengarang mengatakan bahawasanya amma markazul insani fi hadzal qawni madi al-'arif fa huwa markazus sayyid al-mutasarrif alladhi sukhira kullu ma fi hadzal 'alam li naf'i wa li islahi amri. Kata pengarang bahawasanya kemuliaan manusia terhadap alam benda ini, kemuliaan manusia di dalam alam ini diberikan manusia akan kekuatan, diberikan juga manusia akan kekuasaan, diberikan juga kepada manusia akan kemampuan untuk memanfaatkan alam ini sebanyak mungkin. Sebab itu dalam ayat surah Ibrahim ini Allah Ta'ala kata sakhara lakumus sama, sakhara lakumus syamsa wal qamar daibaini wa sakhara lakumul laila wan nahar. Allah Ta'ala telah menciptakan langit, Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala ciptakan pelbagai pada hari ini, siang dan juga malam. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan oleh kita sebagai seorang manusia. Sebab itu ayat ini Allah Ta'ala mengatakan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala kata daripada air hujan yang turun di atas muka bumi tersebut, maka daripada bumi tersebut fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, maka hasil bumi tersebutlah akan menjadi rezeki kepada kita pada hari ini.
Maka pengarang menyatakan di sini bahawasanya seolah-olah segala sesuatu yang ada di dalam alam pada hari ini Allah Ta'ala cipta untuk kita saja. Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah Ta'ala ciptakan segala hasil yang ada di dalam alam ini adalah untuk diri kita, berdasarkan daripada ayat ini. Kemajuan dunia di lapangan ilmu dan teknologi membuktikan bahawa benar-benar Tuhan menciptakan alam ini untuk dimanfaatkan untuk manusia. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada suatu ketika dahulu bahawasanya pertukaran siang dan juga malam, begitu juga kita katakan, kita namakan pada hari ini perlayaran, yang diguna pakai arahnya adalah menurut bintang-bintang yang kita pernah belajar dalam sains. Menunjukkan bahawasanya ketika dahulu sebelum teknologi diciptakan, bahawasanya Allah Ta'ala memperjalankan kapal, Allah Ta'ala memberikan panduan kepada mereka yang melalui jalan lautan tersebut, melalui panduan yang kita namakan sebagai panduan Al-Kauniyah. Apa dia panduan Kauniyah? Melalui panduan alam semesta. Tanpa Allah Ta'ala menyatakan ataupun tanpa dinyatakan secara spesifik, itu merupakan teknologi. Yang bahasa moden kita pada hari ini menyatakan itu sebagai teknologi, iaitu melalui bagaimana kedudukan bintang dan sebagainya, ia menjadi satu tanda arah untuk kapal bergerak dan sebagainya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kemuliaan dan juga darjat yang tinggi kepada manusia, sehingga memberikan kesanggupan untuk membuat alat-alat yang ada di darat maupun di laut dan juga di udara untuk perhubungan dan memindahkan bahan-bahan keperluan hidup dari satu daerah ke daerah yang lain. Semua proses kehidupan kita adalah merupakan proses yang memerlukan alam. Kita nak bergerak, sama ada lautan, darat dan sebagainya, dia memerlukan kepada kaitan kita dengan alam. Inilah kehebatan manusia pada hari ini. Allah Ta'ala meletakkan kita dalam memanfaatkan alam ini dengan Allah Ta'ala berikan nikmat yang berbagai. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa in ta'udduha ni'matallah, sekiranya kamu hitung nilai ataupun nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la tuhsuha, kamu tak boleh nak hitung berapa banyak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Jadi pengajaran utama pada hari ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan persoalkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Kerana kadang-kadang kita merasakan bahawa nilai nikmat itu adalah nilai nikmat yang nampak dengan mata kasar. Sebab itu kadang-kadang timbul persoalan bahawa kenapa Allah Ta'ala tak lebihkan rezeki aku berbanding orang lain yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau berlaku perbandingan sebegitu, bermaksud konsep qada dan juga qadar dalam diri kita sudah semakin terhakis. Sebab itu perlu kita jelas dalam konsep ini, bahawasanya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada diri kita adalah nikmat dalam bentuk yang pelbagai. Allah Ta'ala kata, wa in ta'udduha ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nilai nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi, kamu tak boleh kira. Kita ambil contoh pada hari ini, contoh yang mudah. Sekiranya Allah Ta'ala menarik sedikit saja nikmat dalam diri kita, iaitu nikmat bernafas, sekali saja, dalam tempoh 5 saat. 5 saat tak boleh lah, cepat sangat dah. Sebab menyelam lebih lama dah. Kita ambil kadar menyelam. Mana ada orang boleh menyelam seminit dah? Paling-paling mungkin ada Allah Ta'ala bagi kan, jantung jenis jantung macam Allah lah. Tapi nak bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala tarik sedikit nikmat bernafas. Orang Perak kata menggelupur yuk, menggelupur. Sebab apa? Kita tahu bahawasanya nikmat pernafasan tersebut adalah nikmat untuk kita hidup, yang mana kalau Allah Ta'ala tarik sekejap saja, maka kita boleh mencapai kematian. Itu baru kita cerita pasal pernafasan. Yang Allah Ta'ala tak pernah berkira 24 jam kita minta daripada Allah Ta'ala. Ya, memang dari hakikat kita tak nampak kita minta, tapi kalau tak ada kita akan minta. Bermaksud kalau tak ada kita pergi hospital cek oksigen. Nak bagi tahu bahawasanya nikmat nampak kecil, tetapi manfaat dia sangat besar. Begitu juga Syekh Hawa pernah menyatakan dalam satu kitabnya. Dia kata apa? Nikmat kulit. Bagaimana kulit yang ada dalam diri kita, yang tuan-tuan belajar epidermis semua tu, lapisan kulit ni ada dan dia ada lapisan-lapisan tersebut.
Maka dengan ada kulit inilah, kemudian ditambah pula, kata Said awal, ditambah pula dengan bulu roma yang menghalang ataupun yang bertindak sebagai ejen menghalang kepada kesejukan. Nampak kecil tak tuan? Tapi itulah nikmat yang Allah Ta'ala berikan supaya kita berfikir bahawasanya sekecil-kecil nikmat ini Allah Ta'ala boleh cipta. Allah Ta'ala boleh cipta lebih besar. Yang Allah Ta'ala nak tinggalkan kepada kita, bagaimana kita memanfaatkan nikmat. Itu saja. Sebab itu Allah Ta'ala kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu fikir, tadabbur, perhatikan, perhalusi apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Perhalusi kenapa Allah Ta'ala ciptakan pada hari ini langit di atas, ataupun pada hari ini Allah Ta'ala ciptakan hujan. Perhatikan, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, wala tafakkaru fi zatillah. Tapi jangan kamu nak fikir macam mana zat Allah Ta'ala. Telinga Allah Ta'ala macam mana, hidung macam mana. Allah Ta'ala ni maha mendengar, as-sami', Allah Ta'ala maha dengar. Dengar macam mana Allah Ta'ala. Telinga capang tak capang, maha melihat, mata tak ada. Kerana nisbah kepada zat Allah Ta'ala itu tidak akan sama sekali dengan nisbah kepada manusia ataupun makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala kata, tidak akan ada sesuatu pun sama di kalangan zat aku dengan dan juga makhluk aku. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan juga maha melihat. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini ialah sebagai satu kemuliaan terhadap diri kita. Kita je yang tak rasa bahawa itu merupakan suatu kemuliaan. Kita ambil analogi yang mudah tuan-tuan. Kenapa pada hari ini Kenapa pada hari ini seorang guru dia akan mencurahkan kasih sayang dan pendidikan terhadap sebahagian muridnya yang dia sangat sayang, tetapi dicurahkan dalam keadaan ketegasan. Kita boleh lihat kadang-kadang guru ni terlampau prihatin kepada anak kita sehingga kan terpaksa menggunakan ketegasan. Tetapi di sebalik ketegasan tersebut, kerana dia sangat sayang kepada anak murid tersebut, kerana supaya dia jadi seorang yang bijak pandai, maka digunakan ketegasan. Maka kenapa diberikan ketegasan? Kerana sayang. Maka sayang tersebut adalah bukan penghargaan daripada guru tersebut yang orang lain tak dapat. Orang lain dia buat salah, guru tak tegur, tapi tak macam kena kat kita. Begitulah bagaimana seorang ayah dan juga ibu apabila mendidik anak. Apabila mendidik anak, bila anaknya melakukan kesalahan dan sebagainya, maka dia akan melaksanakan ketegasan dengan kadar yang sangat penting ataupun dengan kadar yang sangat tinggi. Berbanding kalau anak orang lain buat kena kat dia, dia akan memberikan ketegasan yang rendah. Kerana apa? Kerana penghargaannya terhadap anaknya itu lebih tinggi nak banding dengan anak orang lain. Maka bila berlaku penghargaan tersebut, ini menunjukkan bahawasanya dia sangat menghormati dan memberikan suatu keistimewaan terhadap anak tersebut. Itu beza dia. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan nikmat-nikmat tersebut, nak bagi tahu Allah Ta'ala memberikan suatu kemuliaan di dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Maksudnya apa? Kami telah memuliakan manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Maksudnya apa angkut? Maksudnya Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita untuk gunakan apa yang ada di darat dan di lautan. Kita nak bandingkan pada hari ini, boleh ikan duduk di darat? Tak boleh tuan-tuan. Boleh manusia boleh hidup di darat dan di lautan? Maksudnya boleh mengambil manfaat di darat dan lautan? Boleh, tak ada masalah. Hatta di udara. Nak bagi tahu bahawasanya manusia telah memiliki segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan mengikut jalan-jalan yang telah dipersetujui. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kami telah memberi rezeki yang baik-baik kepada mereka, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Allah Ta'ala beri kelebihan berbanding kita dengan
makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala berikan otak, maka haiwan pun ada otak. Tapi di sebalik Allah Ta'ala berikan otak dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala berikan akal pula, yang mana haiwan tak dapat akal tersebut. Tanyalah doktor pakar mana sekalipun di manakah kedudukan akal, mereka tidak boleh menjawab. Kerana akal ini adalah bukan satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ilmu doktor pada ini ataupun ilmu moden pada ini menyatakan akal duduk di otak. Kerana apa? Otak adalah merupakan proses penghantara impuls ataupun penghantara maklumat duduk dalam dia, pusing-pusing-pusing dia akan hantar satu maklumat bahawasanya mikrofon adalah untuk bercakap. Maka yang akan menghantar daripada otak. Maka ilmu moden pada ini mengatakan akal duduk di otak. Ada perbahasan di dalam kitab-kitab menyatakan di mana kedudukan otak, di mana kedudukan akal. Kerana berlaku perbahasan kalaulah akal itu duduk di otak, sekiranya berlaku hentakan di otak, adakah akal akan hilang? Begitu juga dinyatakan perbahasan bahawa adakah akal duduk dekat jantung. Ini ada bahas di dalam kitab-kitab dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada manusia dan dibezakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Begitu juga kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-Jasiyah ayat 12 hingga 13. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala yang telah mengadakan bagi kamu akan al-bahr, akan lautan. Untuk apa? Litajriya fulku fihi bi amri, untuk diperjalankan, untuk kapal berlayar dengan atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sambung lagi dalam ayat ini, walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Ta'ala, apa yang aku berikan nikmat di atas lautan ini, walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Tujuan dan juga matlamatnya mesti adalah kerana kamu mencari kemuliaan dan juga keredaan daripada Allah SWT. Walitabtahu min fadlihi, mencari kemuliaannya. Bermaksud mencari kemuliaan Allah Ta'ala, bermaksudnya ialah kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kaitkan dalam ayat ini, wa la'allakum tashkurun. Moga-moga nikmat yang aku bagi, dalam masa yang sama kamu duduk atas nikmat tersebut untuk mencari keredaan aku, moga kamu jadi orang yang bersyukur. Ini bermaksud Allah Ta'ala akan memberikan nikmat untuk diuji bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut. Fa'iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah Ta'ala kata dalam surah Jumaat, apabila kamu selesai menunaikan solat Jumaat lah, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Dan Allah Ta'ala kata bertebaran itu bermaksudnya selepas kamu boleh nak uruskan urusan dunia, tapi Allah Ta'ala letak prasyarat. Prasyarat dia ialah kamu kena cari kemuliaan Allah Ta'ala. Maka sama juga dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi nikmat lautan dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala kaitkan kamu kena cari keredaan Allah Ta'ala, kerana itu akan menjadikan kamu la'allakum tashkurun, supaya kamu jadi seorang yang bersyukur. Tetapi kalau kita duduk atas lautan dan duduk dalam kapal yang penuh dengan maksiat dan sebagainya, bermaksud kita menggunakan nikmat bukan litabtahu min fadli, akan tetapi litabtahu min sukhti, mencari kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sambung lagi Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala menyediakan langit dan juga bumi. Apa yang ada di dalam langit dan juga bumi, semua itu Allah Ta'ala kata, inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua itu menjadi satu ataupun menjadi tanda-tanda untuk menunjukkan kehebatan ayat ataupun kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kata Allah Ta'ala liqaumin yatafakkarun, moga-moga ataupun benda-benda semua ini adalah merupakan bagi mereka-mereka yang boleh berfikir. Sebab itu Allah Ta'ala mengaitkan golongan-golongan yang beriman ini adalah dengan golongan-golongan yang yatafakkarun, yaqilun, mereka-mereka yang berakal, mereka yang berfikir, yubsirun, yang dapat melihat, begitu juga yasma'un, mereka yang boleh mendengar. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan semua-semua ini? Kerana semua-semua itu adalah merupakan nikmat dari segi panca indera. Itu boleh kita faham. Allah Ta'ala sebut yaqilun. Yaqilun ini sinonim kepada akal, sinonim kepada pemikiran.
Maka Allah Ta'ala kata, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Moga-moga kamu ini di kalangan orang yang berakal, orang yang berfikir. Kenapa? Kerana itu adalah ala sabili wasilatil al-ma'rifah. Itu adalah merupakan jalan untuk mencapai ma'rifah. Maka dengan panca indera inilah yang akan mencapaikan kita kepada ma'rifah ataupun pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, hanya orang yang menggunakan pada jalannya, yakni jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, mereka ini adalah mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Persoalannya di sini, tuan-tuan muslim-muslimat yang dimati Allah Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nikmat dan memuliakan manusia dengan diberikan nikmat yang sangat banyak di atas muka bumi? Sedangkan dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dialog di antara malaikat dan juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tatkala mana Allah Ta'ala ingin menjadikan manusia di kalangan khalifah. Ayat ini saban kali kita cerita dalam kuliah di sini. Dalam surah tersebut, dalam surah Baqarah ayat 30, Allah Ta'ala kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Ta'ala kata, ingatlah tatkala mana berlaku, tatkala mana Allah Ta'ala nak lantik manusia sebagai khalifah. Ya? Lalu ketika itu para malaikat pun kata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakah engkau nak menjadikan di kalangan manusia tersebut sebagai khalifah? Sedangkan mereka ini apa? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat tersebut, mereka ini wayasfikud dima. Manusia ini adalah golongan yang akan menumpahkan darah. Wayasfikud dima, yang Allah Ta'ala kata begitu juga mereka ini yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dan sedangkan malaikat kata, kami ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini yang sentiasa bertasbih mensucikan kamu. Kenapa kamu tak lantik kami sebagai seorang khalifah ataupun sebagai khalifah di atas muka bumi? Kata Allah Ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tak tahu apa yang aku mengetahui. Maka daripada ayat ini, kita nak bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala dah rakamkan bahawasanya manusia akan berlaku ataupun melakukan kerosakan di atas muka bumi. Begitu juga pada akhir surah Zumar, Allah Ta'ala kata, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Allah Ta'ala kata, telah zahir kerosakan di atas daratan dan juga di atas lautan yang akan dilaksanakan oleh manusia. Maka maksudnya dalam rakaman ayat Al-Quran telah banyak menyatakan bahawa manusia satu hari nanti akan melaksanakan kerosakan di atas muka bumi. Persoalannya pada hari ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala berikan nikmat terhadap diri kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi? Maka pengarang mengatakan bahawa itu adalah merupakan salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat luas untuk diberikan kepada manusia. Katanya bahawasanya segala nikmat-nikmat ini adalah merupakan musta'iddan allati ja'alathu lil khilafati fil ardh. Kata pengarang bahawasanya segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini adalah merupakan suatu persediaan untuk manusia menjadi khalifah, manusia menjadi pentadbir, manusia menjadi pengurus terhadap dunia pada ini. Bermaksud di sini nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini ialah satu nikmat yang Allah Ta'ala nak minta kepada kita, gunakan ia sebagai satu persediaan kamu nak mentadbir bumi. Ada satu kisah yang menarik yang dikarang ataupun yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarahan kepada Sahih Bukhari. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia kata bahawasanya kalau dikaji dalam sejarah Islam dan sejarah kenabian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mendidik para nabi ataupun para anbiya dan rasul sebelum diangkat sebagai seorang nabi. Mereka ini adalah di kalangan pengembala kambing. Kisah ini mungkin tuan-tuan pernah dengar dan mungkin ada yang tak dengar, riwayatkan. Maka Ibnu Hajar mengatakan bahawasanya hikmah daripada Allah Ta'ala memberikan lorongan tersebut ataupun menjadikan perkara tersebut di dalam kehidupan para nabi ialah satu proses persediaan untuk mereka menjadi seorang nabi dan juga rasul. Ini proses ini semuanya berlaku sebelum daripada kenabian. Nabi SAW sebelum diangkat nabi bersama dengan Sayyidatina Khadijah,
membantu Sayyidatina Khadijah keluar ke negeri Syam untuk berdagang menjadi pengembala. Begitu juga dengan para nabi yang seterusnya, yang sebelumnya. Maka kata Ibnu Hajar, itu adalah proses bagaimana Allah Ta'ala mendidik para nabi untuk mendidik manusia yang ada akal, yang ada wahyu, tetapi mereka ini di kalangan mereka pasti ataupun akan berlaku kekufuran dan keingkaran. Maka bandingannya Allah Ta'ala bagi dalam peristiwa-peristiwa ini, Allah Ta'ala nak beritahu kepada para nabi dan juga kepada kita umat manusia, binatang yang tidak ada akal, ada otak, yang perlu dihambat, yang perlu ditengking, yang perlu diherdik ataupun dengan menggunakan pelbagai cara yang tidak boleh digunakan kepada manusia. Kalau itu pun kita tak boleh selesaikan, bagaimana kita nak menyelesaikan urusan manusia? Ada akal, diturunkan wahyu, kemudian mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud Allah Ta'ala bagi jalan-jalan untuk mencapai keimanan, tapi tak boleh juga mengikut kaedah ataupun mengikut apa yang Allah Ta'ala berikan. Maka sebab itu Allah Ta'ala mengajar para nabi untuk mereka mendidik ataupun mengurus takdir binatang dahulu sebagai satu hikmah kepada kebijaksanaan akan datang. Mereka terpaksa berdepan dengan golongan makhluk yang dinamakan sebagai manusia. Ada akal, diturunkan risalah, ada wahyu, tetapi tetap berdegil untuk tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Lebih berat ketika itu. Maka sebab itu hikmah ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala memberikan nikmat yang mana Allah Ta'ala nak menjadikan ataupun membuatkan ianya sebagai satu persediaan untuk kita menjadi sebagai seorang khalifah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah menghamparkan amanah terhadap langit-langit, kami telah hamparkan kepada bumi, dan kami telah hamparkan juga kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, dan tatkala kami hamparkan amanah tersebut, mereka fa'abai, enggan untuk menerima amanah tersebut. Maka siapa yang ambil? Wa hamalahal al-insan, maka yang diambil ketika itu adalah manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya mereka ini adalah di kalangan manusia ataupun di kalangan makhluk yang zalim dan juga yang sangat jahil. Kaitan ayat ini ialah bagi mereka-mereka yang tidak menjaga tanggungjawab dan juga amanah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan amanah. Amanah yang kita ada pada ini amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang bapa, amanah sebagai seorang ibu, amanah sebagai seorang pelajar, amanah sebagai seorang pekerja, amanah sebagai seorang majikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'uliyatun an ra'iyati, kata Nabi. Kamu semua ini adalah merupakan pemimpin, dan kamu menjadi pemimpin yang menjadi bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kamu. Bermaksud pada ini kita tidak akan terlepas daripada tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah berikan. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata innahu kana zaluman jahula, mereka yang zalim ini adalah bagi mereka-mereka yang telah mengabaikan amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan. Maka persediaan inilah yang menjadikan manusia pada akhirnya akan menjadi sebagai seorang manusia yang benar-benar mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, maka telah berjayalah bagi mereka-mereka yang zakkaha, maksudnya hati mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad khaba man dassaha, dan amat rugilah bagi mereka-mereka yang telah mengotorkan, maknanya mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sambung lagi Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 70, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kata Allah Ta'ala, sekiranya kamu buat perkara yang baik, maka kamu telah membaiki ataupun kamu telah menjadi kebaikan dalam diri kamu sendiri.
Bukannya merupakan satu, kita katakan bahawasanya pada hari ini kalau kita nak jadi baik, itu adalah merupakan suatu usaha untuk diri kita menjadi kebaik dan menjadi seorang yang baik. Sebab Allah Ta'ala kata dalam ayat yang lain, sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib, mengubah seseorang tersebut, mengubah sesuatu kaum, sehinggalah dia sendiri yang akan mengubah. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, in ahsantum ahsantum min anfusikum wa in asatum falaha. Sekiranya kamu buat jahat, itu masalah kamu, ataupun itu adalah merupakan salah satu usaha daripada kamu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Apa yang telah diusahakan itu adalah bukan daripada kamu, dan apa yang telah tidak diusahakan adalah merupakan daripada kamu. Inilah keimanan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang mana ada usaha yang kita tidak menyerahkan segalanya, yang tidak menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir mengatakan bahawasanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan manusia ini satu kedudukan yang sangat tinggi, sama ada dari segi rohnya dan juga jasadnya, sama ada dari segi hatinya dan juga akalnya, sama ada dari segi perasaan dan juga jiwanya. Semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah letakkan sangat tinggi. Sebab itu maqasidus syar'iyyah perlu kita fahami. Allah Ta'ala minta, Nabi minta untuk, ataupun syariat ini meletakkan kita ada 6 perkara ataupun 5 perkara. Kita memelihara akal, memelihara diri, memelihara harta, memelihara marwah, memelihara keturunan, dan juga memelihara jiwa kita dan sebagainya. Ada 6 perkara tersebut. Itu adalah merupakan hasil daripada penghargaan kita terhadap akal kita. Maka dilarang untuk kita minum arak. Maka hasil daripada penghargaan daripada diri kita, maka dilarang untuk kita membunuh diri dan juga membunuh orang lain. Begitu juga memelihara keturunan kita, maka itu merupakan hasil penghargaan Islam terhadap kita punya keturunan, dan dilarang untuk kita berzina. Begitu juga dengan maqasid ataupun dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka di sini menunjukkan bahawasanya setiap anggota badan kita dan juga setiap juzuk dalam diri kita mempunyai penghargaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peliharalah perkara tersebut. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata Allah Ta'ala. Jangan kamu mencenderungkan ataupun mencampakkan diri kamu kepada lembah binasaan, karena semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir pengarang menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan terhadap diri kita akan perkara kebaikan. Yang Allah Ta'ala telah haramkan itu adalah perkara-perkara yang keburukan. Judi, arak, riba, semua itu adalah bukan keburukan. Yang mungkin dinampak pada hari ini adalah kebaikan. Ya, keseronokan dalam berjudi, menang besar dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, keburukan kepada mereka yang kalah, keburukan bagi mereka yang menindas, keburukan bagi mereka yang tak ada duit, terpaksa mencuri dan sebagainya kerana ketagihan berjudi. Begitu juga dengan riba, memang mendapat keuntungan, tetapi menzalimi bagi mereka yang telah mendapat pinjaman tersebut untuk membayar kembali. Maka inilah Allah Ta'ala mengharamkan. Allah Ta'ala mengharamkan perkara tersebut kerana ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak berikan terhadap diri kita. Sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Apa yang baik itu moga-moga kita menjadikan ini sebagai satu bekalan, yang buruk itu dijadikan sebagai sepadan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tangga majlis dengan tasbih kafarah dan berselawat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.